Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar Cikgu Izzuan. Berjumpa lagi Cikgu Izzuan di Cikgu Izzuan TV dalam subjek Geografi. Hari ini kita akan fokus kepada tingkatan 1, bab 2 iaitu kedudukan. You guys dah ready? Let's go! Okey, sebelum itu kita tengok dulu standard pembelajaran. Boleh rujuk buku teks. Standard pembelajaran ialah apa yang kita akan capai, yang kita nak capai pada akhir pembelajaran kita hari ini. So, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan peta. Dan lagi satu, mengaplikasikan latitude dan longitude untuk mengenal pasti kedudukan sesuatu tempat. Okey, untuk standard pembelajaran yang kedua ini, latitude dan longitude, mungkin kita capai separuh saja kerana dia perlukan praktikal. Okey, so hari ini kita buat teori saja. Mungkin ada sedikit latihan nanti. Okey, right. Sorry, bab 1, bab 2 sebenarnya ya. Okey, bab 2, kedudukan. Okey, kita tengok dulu secara umum. Apakah yang kita maksudkan kedudukan? Kita selalu sebut kedudukan. Apa benda kedudukan tu sebelum kita pergi lebih jauh? So, kedudukan ialah letakkan atau lokasi sesuatu objek atau tempat. Okey, di mana tempat itu berada, objek itu berada, itu kita panggil kedudukan. Okay, secara umumnya, kedudukan dalam geografi kita bahagikan kepada dua, iaitu kedudukan mutlak dan kedudukan relatif. Apa itu kedudukan mutlak? Baik, kedudukan mutlak ditentukan menggunakan koordinat yang berdasarkan lajur dan baris. Okey, kalau awak familiar ataupun selalu gunakan GPS, selalu gunakan Google Maps, Waze dan sebagainya, akan ada nombor-nombor untuk merujuk kepada sesuatu tempat. So, itu kita panggil koordinat. Jelas? So, secara mudahnya, bila kita sebut kedudukan mutlak, tempat itu mesti kita nyatakan dalam bentuk nombor. Okey, lagi satu ialah kedudukan relatif. Bila kita sebut kedudukan relatif, apakah kedudukan relatif? Okey, kedudukan relatif ialah lokasi sesuatu tempat yang ditentukan berdasarkan titik rujukan yang berhampiran dengan sesuatu objek atau tempat yang lain. Okey, kalau kedudukan mutlak kita tengok lokasi dia menggunakan nombor, tapi kedudukan relatif pula kita tengok kedudukan sesuatu tempat itu merujuk kepada tempat yang lain. So, kita nak tengok satu tempat, kita tengok pada tempat yang lain untuk kita refer kepada tempat yang kita nak pergi. Agak keliru kan? Don't worry, kita akan pergi dengan penerangan yang lebih detail sekejap lagi ya. Okey, secara mudahnya, kedudukan mutlak gunakan nombor, kedudukan relatif menggunakan arah sesuatu tempat dengan merujuk tempat yang lain. Okey, kita tengok dulu kedudukan relatif lah. Kedudukan relatif mesti ada perkataan-perkataan berikut untuk kita tunjuk. Itu ialah kedudukan relatif. So, antaranya ialah hadapan, belakang, kanan, kiri, bertentangan dan di antara. Ini contoh-contoh perkataan yang mesti kita gunakan untuk kedudukan relatif. Okey, dalam peta yang diberi, tengok anak panah warna merah first tu, kita nak tengok rumah Shanti. Jadi kita refer kepada rumah Rose. Jadi kedudukan relatif ya. Kita nak tengok rumah Shanti, kita refer kedudukan rumah Rose. Di manakah rumah Shanti? So, kita boleh nyatakan rumah Shanti berada di sebelah kiri rumah Rose. Kenapa kita kata sebelah kiri rumah Rose? Sebab kita tengok rumah itu menghadap jalan. Jadi, kalau rumah Rose menghadap jalan, sebelah kirinya mestilah rumah Shanti. Right? Okey. Contoh yang kedua ialah kedai. Nampak kedai? Okey. Kalau kita nak tengok kedai, kita nak cari di manakah kedai? Kita boleh gunakan perkataan seperti di antara. Kedai berada di antara masjid dan sekolah. Okey. Ataupun kita boleh gunakan perkataan contohnya, kedai berada di sebelah kiri masjid dan di sebelah kanan sekolah. Jelas?
Okey, lagi satu contoh ialah padang. Kita nak cari padang. Contohlah dalam peta ni kita nak cari di mana kedudukan padang. So, kita boleh gunakan perkataan bertentangan sebab dia di seberang jalan ya. So, padang bertentangan dengan rumah Adi dan rumah Mail. Faham tak? Jelas? Okey. Itu perkataan-perkataan yang mesti kita gunakan bila kita nyatakan kedudukan relatif. Ya. Okey, kita pergi kepada kedudukan mutlak. Alright? So, kedudukan mutlak. Apa itu kedudukan mutlak? So, kedudukan mutlak kita nyatakan dalam bentuk latitude dan longitude, iaitu nombor lah. Okey. Alright. Ini ialah garisan latitude, garisan yang melintang. Garisan latitude ialah garisan melintang. Okey, garisan yang pertama namanya Arctic. Garisan yang kedua, B tu namanya Southern. Garisan yang tengah, yang ketiga, C, namanya Khatulistiwa. Garisan yang keempat, D tu namanya garisan jadi. Dan garisan yang terakhir, iaitu garisan E tu namanya Antartik. Awak mesti ingat ke semua lima nama garisan latitude ini supaya awak lebih faham untuk topik yang seterusnya nanti. Boleh ya? So, garisan Arktik, Southern, Khatulistiwa, Jadi dan Antartik ni ialah garisan-garisan latitude yang mempunyai sudut tersendiri. Awak tengok garisan Arktik, berapa sudut dia? 66,5 darjah utara. Kita dah belajar hari tu, utara berada di sebelah atas, selatan berada di sebelah bawah. Garisan Southern 23,5 darjah utara. Khatulistiwa 0 darjah. Dia tak ada utara, dia tak ada selatan sebab dia duduk di tengah-tengah. Garisan Jadi 23,5 darjah selatan S, iaitu selatan. Dan Antartik 66,5 darjah S, selatan. Okey, ini ialah nama-nama garisan latitude yang harus awak ingat. Okey. Manakala garisan longitude ialah garisan yang memanjang dari utara ke selatan. Okey, so dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan, membahagikan bumi kepada dua bahagian, iaitu bahagian barat dan bahagian timur. Okey, so bermula dari garisan meridian pangkal 0 darjah. Garisan meridian pangkal tu garisan yang berada di tengah-tengah yang memisahkan antara barat dan timur. Okey, dan berakhir di barat atau timur 180 darjah. So, nombor-nombor awak tengok pada gambar rajah tu, dia ada diberi 0, 20, 30 sampai 90. Okey, yang W West tu, barat tu, 10 sampai 50. Sebenarnya, garisan itu berterusan 60, 70, 80, 90 sampai 180, separuh bumi. Okey, so ini ialah garisan-garisan yang dipanggil garisan longitude, garisan yang memanjang. Okey. Okey guys, sekarang kita nak tengok pula macam mana kita nak gunakan kedudukan mutlak. Tadi kita dah tengok kan, kedudukan mutlak ada latitude. Okey, latitude ialah garis di bawah 21 hingga 26. Longitude ialah garisan yang di tepi 17 hingga 23. Okey, nombor baris di bawah, nombor lajur di tepi. Okey, kita ambil satu contoh restoran. Okey, restoran kita ambil dulu nombor bawah 22 dan nombor seterusnya ialah nombor di tepi. Di atas garisan itu 21. So, kedudukan mutlak restoran kita nyatakan dalam bentuk nombor 2221. Kita ambil lagi satu contoh, Pekan Jaya. Pekan Jaya garisan di bawahnya ialah 24 dan garisan di tepi ialah 19. Jadi, kedudukan mutlak Pekan Jaya ialah 2419. Okey. Cuba awak cari kedudukan Bukit Indah. Tengok nombor bawah 24, tengok nombor tepi 22. Okey, itu kedudukan Bukit Indah. Okey. Cikgu tak bagi petunjuk. Cuba cikgu nyatakan sekarang ni. Cuba awak nyatakan kedudukan mutlak Kampung Wawasan. Nampak Kampung Wawasan? Okey. Macam mana nak cari kedudukan mutlak Kampung Wawasan? Ambil nombor di bawah, garis yang kena dengan yang hampir dengan Kampung Wawasan, iaitu 23. Dan ambil nombor di tepi, iaitu 22 yang hampir dengan Kampung Wawasan. So, kedudukan mutlak Kampung Wawasan ialah 2322.
Jelas? Kalau awak boleh buat, so awak tak ada masalah. Dan awak faham, awak boleh kuasai topik ini ya. Okey, begitu juga dengan kita ambil contoh Pantai Indah. Okey, tengok Pantai Indah. Berapa kedudukan mutlak ke Pantai Indah? 25, 20. Okey, very good. So, faham ya? Ingat, bila nak nyatakan kedudukan sesuatu tempat itu menggunakan kedudukan mutlak ataupun latitude dan longitude. Latitude tu yang melintang, longitude tu yang menegak. So, mesti ambil nombor bawah dulu. Okey, nombor bawah dulu, senang nak ingat lah. Dan kemudian ambil nombor di tepi. So, gabungkan dua-dua. So, Pantai Indah ialah 25, 20. Faham? Very simple, very easy. Okey, cikgu rasa awak semua dah boleh faham. Secara ringkasnya, kedudukan relatif tadi kita nyatakan dalam bentuk perkataan. Di tepi, di kiri, kanan, hadapan, belakang, bertentangan di antara. Okey. Manakala kedudukan mutlak tadi kita tengok menggunakan nombor. Baca nombor bawah dulu, nombor latitude dulu, kemudian baru baca nombor di tepi. Boleh? Cikgu Izzuan harap anda semua faham. Okey, jadi tugasan rumah untuk anda semua. Sangat senang, sangat mudah. Okey. Berdasarkan buku teks muka surat 16. Buku teks muka surat 16, buat nota. Alright, buat nota. So, kalau ada gambar raja, please lu gunakan pensel untuk melukis. Draw cantik-cantik, draw elok-elok. Kalau awak dah ada jangka sudut, jangka tolok, jangka lukis, cantik. Kalau nak buat round. Ataupun, kalau tak ada, boleh pakai benda-benda yang lain dulu. Okay? So, orang handsome, kerja mesti handsome. Orang cantik, kerja mesti cantik. Nota muka surat 16. Dan, buku teks, muka surat 22, cabaran prestasi. Soalan B, soalan silang kata. Okey? Siapkan nota, siapkan latihan cabaran prestasi. Cikgu Izzuan doakan semuanya faham. Tak faham boleh DM, boleh PM cikgu, WhatsApp, Telegram, no hal, anytime. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Cikgu Izzuan TV. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum dan adios.